membezakan antara price dengan net profit. Net profit tu bila harga tu dia bukan dia tak ada sebab dia ada cost yang kena tu. You kena tolak lah berapa persen flotation cost tu. Cost tu ialah cost buying and selling lah. Dia melibatkan bond dan juga stock. Kalau dia tak ada lah, kalau ada. Tapi retain earning memang tak ada flotation cost sebab pendapatan yang you tak distributed as dividend. Kemudian yang latihan feedback ni, saya nak tengok kefahaman student. Jadi student, saya boleh panjangkan tempoh tapi make sure each and every setiap orang tu kena submit. Yang ini dia yang paling akhir lah WACC. WACC ni you kira setiap komponen part tu, kemudian you weightedkan average dia. Maksudnya cost of RD after tax you minus tax tu 1 minus T after tax tu you plus berapa weight dia setiap satu. Yang ini berapa persen komponen cost tu. You campur, you darat dalam situ weight of D darat dengan ni darat dengan RD after tax, lepas tu campur, lepas tu you dapat WACC. Okay, ini last kali yang purata wajaran tu. Okay, saya harap dan topik ni dia formula dia hanya rearrange daripada cost of bond, cost of dia rearrange balik formula daripada you buat price kan. Price of stock tu you kira berapa, kemudian you kira price of bond BO ataupun VB. Sebab yang ini price ataupun net profit gitu. Net profit tu dia tolak flotation cost. Itu saja yang coverage yang untuk chapter ini. Lepas tu ada saya bagi satu CAPM kan untuk kira risk tu, RI tu. RI, RJ. Ni RJ ni maknanya RT. RT biasa jargon, T untuk time. Dia denote an asset, satu asset. Kalau RP tu require untuk portfolio. Nanti you belajar dalam topik risk and return. Sekarang ni cost tu merupakan risk. Yang bila you buat financing, you guna pembiayaan, you kena cost yang you tanggung bila you dapatkan sumber modal. That is the tu. Sebab tu dia guna require rate of return tu. Okay. Nak saya masukkan dekat Telegram ke tak perlu untuk soalan? Nanti masuk. Tak apa Doktor, saya masuk. Dapat. Tak perlu. Dan saya nak tugasan itu bertulis tangan. Simple je, simple. You calculate setiap cost. Saya nak tengok student submit, you bincang pun tak apa, it doesn't matter. Yang penting you kena submit. You meniru pun tak apa, itu you tipu diri you sendiri, I don't mind. But because I trust, kan. Kalau you nak tiru pun tak apa, you suruh kawan you submit, betul you salih-salih, you submit je. Yang penting you submit. Okay? Kalau you tiru, you tak faham lah. Itu yang dia punya setback. Tapi ada orang because have other things, mungkin ada kelas pack this week, lepas tu tak sempat, you tiru dulu, lepas tu you study, itu saya halalkan juga. Make sure yang tu lah. Dengan syarat yang memberi tiru tu menghalalkan lah. Ada saya pun pernah buat, ada benda-benda dulu kan, ada tutorial untuk setiap subjek, kena hantar, kadang-kadang penuh kan, tak sempat betul, memang tak sempat. So itu dua soalan tu tengok nak hantar kosong rasa takut markah hilang kan. So memang ada juga. Tapi make sure I boleh faham lah yang I tanya. Tapi meniru pun meniru smart. Bukan meniru yang memang every time you do it. Okay. Yang penting orang yang memberi tiru tu tak itulah you discuss your BFF ke, your boyfriend, your girlfriend. Yang penting you faham lah. Okay, yang penting submit. Kena submit individu. Bukan group Nanti assignment group akan melibatkan topik yang kita akan belajar. That's why saya tak bagi lagi. Okay. Dan mid test, setakat ini 19 hari bulan. Tapi detail saya tak, sebab saya tak, saya kata saya tak nak buat soalan. Saya dah bagi tahu awal-awal.
So nanti saya akan reconfirm balik once saya ada maklumat yang latest lah mengenai test. So you test fokus dia sampai bond. Jadi topik TVM, stock, TVM, long term financing, stock and bond. Okey. Rasa dalam 19 hari bulan. Nanti saya maklumkan dekat Telegram group. Jadi harap you semua ada dalam Telegram group. Okey. Kemudian Doktor nak tanya, not share. Okey. yang untuk kira long term debt tu kan madam ada mention, doktor ada mention kalau guna financial calculator dia punya number akan lebih accurate lah, tapi kalau guna manually dia punya tu akan difference sikit lah daripada yang financial calculator tu. So nanti untuk kira sebelum nak dapatkan apa ni yang after tax punya tu, after tax punya tu kena kira before tax dulu. Kira Nak ambil nilai yang daripada financial calculator ataupun yang manually ataupun bahagi je dua-dua. You consistent lah. Kalau you daripada awal saya untuk kelas saya lah, tujuan kelas, saya prefer kalau financial calculator you kena saya prefer you guna formula dulu. Tapi kalau you nak kalau you guna formula, you don't have to use financial calculator. Dan katakan you nak guna financial calculator, saya nak you tunjuk juga formula. Okay. Maksudnya kalau macam saya nak buat formula, lepas tu saya provide juga jawapan daripada financial boleh. Lepas tu saya terus kira ikut financial calculator. Cuma financial calculator, you kena tunjuk lah, you tekan apa PV, you tekan apa, you tulis lah. Betul. You tulis kat situ yang you tekan apa, sebab financial calculator you tak boleh tunjuk jalan kerja kan. Tapi yang number one sebab kita dekat sini Uniza, kalau dekat universiti lain dia memang direct guna. Tapi biasanya kalau kelas fizikal memang kita tak benarkan student guna financial calculator. Tapi bagi saya financial calculator dalam keadaan sekarang memang perlu pun sebab banyak universiti lain dah lama, masa saya kat UPN 2000 berapa kita orang dah masa tu dah start guna untuk student accounting yang ambil corporate finance, sebab diorang dapat exemption professional paper kat luar. Maksudnya student memang wajib guna financial calculator. In fact masa kelas, masa final exam dibenarkan, tapi kat sini memang tak benar. Jadi untuk kelas ni you buat guna formula dulu. Maknanya kalau you plan nak buat financial calculator, you tak boleh tunjuk financial. Saya nak you tahu juga guna formula. Kalau you plan nak guna formula, you tak nak financial calculator, is okay lah. Kalau you nak tunjuk financial calculator, especially masa final dengan test lah. Tapi test MCQ rasa. Jadi masa final, katakan ada soalan yang topik-topik yang belakang tu dia ada boleh guna financial calculator, tapi you kena tunjuk juga jalan kerja yang bukan manual, guna formula. Guna financial calculator tu sebagai backup. Jangan tunjuk financial calculator terus. Boleh faham tak? Yang tanya tadi. Boleh doktor. Sebab keperluan dekat sini student boleh kira manual dan boleh tengok table. Sebab dia ada banyak cara. Boleh tengok manual kadang ada setengah soalan tu lambat. So you macam kira bond. Lebih baik you untuk kira price of bond tu lebih baik guna table kan. Untuk dua komponen tu you baik guna table, lagi cepat. Tapi kalau soalan CQ, kalau you smart student, you guna financial calculator tak apa. Jadi you ada kemahiran banyak lah. Kalau guna Excel, kalau guna Excel pun boleh. Katakan you ada exam, you ada 2 laptop, ada ni ke apa, you boleh je guna Excel. Jadi you ada kemahiran itu. Bila bekerja, kemahiran tu yang penting. Bukan tekan je. Kadang-kadang you tekan-tekan, you tak faham benda yang you tekan dekat financial calculator. Yang saya lagi tu, financial calculator tu memang very dia combine Texas dengan Hewlett Packard. Memang agak, sebelum tahun lepas tu saya tak jumpa saya tak terjumpa apps tu. Jadi saya rasa lebih cuma sebab dia best, sebab dia ada dekat handphone.
Jadi dia punya function tu dia combine orang, mungkin dia akan improve lagi lah. Untuk saya saja you gunalah. Nanti dia sangat berguna sebenarnya. Saya pun guna. Betul? Saya download yang simple macam you nak buat financing, you nak kira untuk tolong orang, you nak beri advice. Kadang-kadang you nak cepat cucuk, you kira je. Sebab financial calculator tu you boleh guna juga untuk kira scientific calculator. Sama je. Maknanya dia boleh lah. Cuma dia bila you take scientific tu dia simple kan. Cuma dia serabut lah. Kadang-kadang kita nak calculator kalau setakat kira tu kita nak yang simple je. Okey, jadi COC ni macam bagi saya tak ada masalah sepatutnya. Kalau you ada masalah, better you bagi tahu dekat saya sekarang lah. Yang mana slide mana yang you tak clear, bila you dah tengok slide tu lah. You abaikan lah. Saya pun macam tak tengok balik. Saya pun malu. Saya bila tengok balik jadi macam acting drama pula ulang dia ambil berapa take nanti mantap lah ulang dia jadi lain kan. Ada orang dia pandai recording. Saya bila tahu nak record tu dia jadi macam blur. Ada pensyarah muda-muda tu dia siap-siap beli lampu yang buat YouTube yang bulat untuk gambar cantik. Saya tak adalah sampai tahap tu kan, yang lecturer yang IT savvy yang suka IG, Instagram. Dia orang but that is very good lah. Saya ni generasi makcik-makcik. Yang penting you boleh guna kemahiran itu untuk zaman untuk sekarang lah. Kadang benda ni you kena kadang you kata you belajar ni, sebenarnya saya dapati ada banyak benda yang saya belajar memang sangat berguna pun, walaupun macam bukan untuk kegunaan, banyak benda yang berguna, tapi you kena pandai benda tu you apply. Jadi basic ni yang boleh you expand, you guna Excel, you guna ni, jadi you kembangkan daripada situ. You kena kreatif je, tapi you ada asas dia. You kena faham konsep-konsep ni, jadi you pergi interview you boleh tunjuk macam you bagus lah. Padahal sebenarnya tak tahu sangat pun, tapi bila orang dengar, wah, data science, machine learning, apa beza machine learning, deep learning, so you boleh differentiate. Padahal you study kat YouTube pun. So you found a very good yang tu kan pasal sentimen anak guna ni, tapi you about to learn about that, tapi you dah boleh sebab maklumat ni sekarang ni semua di udara bagi saya. Cuma you nak cari yang bagus lah. Kalau banyak sangat pening dalam lautan information, adalah tak pening gitu, tak tahu apa pula. Jadi you kena pilih-pilih yang berkaitan. Okay. Sebab tu you kena ada multi, bukan setakat accounting. You kena ada kemahiran lain untuk survival. Saya cakap, yes lah. Okay. Ada soalan lain lagi tak? Ni berkenaan ni. Kita 1 hour je online. Sampai jam 4. Boleh tanya ke nak mula satu-satu ni, cost of capital, buat ni kita punya objektif belajar kan? Okay? Doktor, yang floating cost tu kalau dia tak ada tak apa kan? Floating cost Assume dia tak ada je kan? Dia tak apa, tak berdosa. Cuma tengok soalan. Case study ke, kalau soalan tu ada kena jawab kan. Kalau dalam realitinya, kalau you buat proses jual beli mesti ada incurred cost admin, cost apa. Macam saya kan, masa saham rendah itu saya menyesal sangat saya beli guna duit murah sikit. Saya ingat saya ni jenis pelupa. Saham PNB, permodalan Mara Berhad, harga dia memang drop gila. Lepas tu saya invest 500, saya dapat 1,800. Masya Allah, saya ingat saya invest saya kata gila lah kau naik. Sekarang ni harga naik. Kan trend dia menaik, rugilah. Kita buy harga rendah, jual harga naik. Ada kawan saya dia letak 10,000. Memang masa bulan 3, bulan 4 memang harga turun gila. Ya, ramai orang main saham memang untung kalau you tengok. Kalau saya pun tengok juga trend, tapi saya tak ada, saya macam penakut. Dia realiti berbeza dengan ada orang dia berani macam saya tu memang banyak saham memang orang buat duit gila. Bayangkan letak 500 you boleh dapat 1,800. Bayangkan kalau you letak 2,000, bodoh-bodoh je.
You kena jual. Tapi untuk saham macam tu, dia kadang-kadang you kena pandai main. Kadang masalahnya saya malas nak tengok harga, nak ikat. Tapi sekarang dengan teknologi, you boleh ikut trend tu. Cuma rajin tak. Dia macam main saham ni, dia addicted. Macam you minum kopi. Saya malas lah. Dia jadi macam you buat direct selling. It is like that lah. You tanya apa tadi? Floating cost tu. Floating cost tu. Contoh floating cost tu macam mana Doktor? Dia macam bila you issuance and selling, you macam saya beli saham dia panggil dalam setiap proses tu katakan PNB ni antara 5 syariah compliant kan yang offer syariah compliant 100%. Saya pun kadang betul ke syariah dia charge, ada dia charge masa saya nak beli tu dia charge pula 6% tau. Maksudnya kalau you tak 500, you 6% darab daripada 500 maknanya you unit yang you beli amount tu dia kurang dari 500 lah. Dia panggil cost. Ada cost taxation. Bila you tengok dia punya laporan tu banyak dia deduct lah macam proses buying and selling. Proses dia uruskan lah urusan admin. Tapi admin tu ada cost-cost lain pula. Dia panggil flotation cost tu cost apungan yang berkaitan proses jual beli. Jual beli proses kita jual kita beli tu dia ada dia charge lah you. Broker ke consultant ke company tu dia charge you. Kan? Kalau you guna pendapatan tertahan retain earning dia tak adalah flotation cost, you punya sendiri punya kan. Ni melibatkan proses buy and selling kalau you nak issue bond ke kan. Jadi ada pihak yang mengurus dia charge you. Dia flotation cost, admin cost, macam-macam cost lah dia charge. Sebab tu you main pun you kena tu lah. Sebab kalau main benda-benda macam ni dia belajar teori macam best je kan. Tapi realitinya kadang kalau you hold lama sangat dia rugi juga kalau misalnya you hanya dapat dividen sebab dia berdasarkan harga naik turun harga. Tapi saya macam malas juga kan. Patutnya macam kawan saya dia letak RM10,000 dia pilih 3 fund dana yang berbeza masa harga rendah. Tapi kita kadang tak tahu dia rendah kohon rendah ke kohon naik ke. Waktu jadi debor kan macam ada was-was. Tapi bila naik tu macam kita tamak pula. Satu sikapnya bila kita dah untung kita tamak. Itu sikap investor lah biasa. Macam pertama menyesal macam nak banyak lagi kan. Tapi memang saya memang tobat lah last week lah. Memang saya pun lupa nama saham. Tapi saya dah tengok trend ada berapa, saya ada satu tu memang very slow. Saya nak buat switching. Bila you switch, you tukar pula dia ada cost, dia charge. You check lah. Lepas tu saya tanya, kalau syariah tu sebab saya mengajar juga Islamic capital market, dia charge atas prinsip syariah yang apa kan. Macam konvensional, basuh wakalah lah. Kadang-kadang saya pun yang sebab saya datang daripada konvensional punya, kadang-kadang saya datang mana yang syariah kan. Tapi bila you check balik memang tu balik lah. Memang kita kadang benda ni kita nampak sama tapi dia berbeza. Yang berbeza halal tu dia punya prinsip syariah itu. Dia pakai prinsip apa? Okey. Kalau soalan multiple choice, Ashraf, what is flotation cost is process of issuance ataupun buying and selling of an asset lah. Proses yang terlibat tu. Itu flotation cost. Okey. Okey, jelas. Apa lagi yang you nak tahu? Mungkinnya biasanya dekat soalan. Okey. Okay, Doktor saya nak tanya slide ke-9 yang pasal ada 2 investment, lepas tu ada yang itulah sebab saya macam kurang jelas sikit yang dia cakap. Ni dia punya kesimpulan cerita kes ni dia nak cover ke kita je. Okay. Maknanya kalau kita guna kita nilai pelaburan investment ni duit kita ada RM1 juta, kita nak labur kan, kita nak buat tubik duit kita. Tubik tahu tak? Nak keluarkan, nak disburse, nak invest dekat projek, nak beli mesin baru, aset baru kan, yang fix punya aset yang menelan belanja yang besar. So bila you nak buat pelaburan nanti kita akan you pernah belajar capital budgeting teknik kan? Nanti kita akan belajar capital budgeting ada 2 parts iaitu cash flow nanti. Yang semester teknik tu you nak pilih projek kan, ada a few types of investment decision because at the end of the day you nak buat decision because this is financing decision.
Nak teruskan pelaburan A, nak ambil dua-dua ke, nak reject ke, nak gana kan. So sekarang ni yang ni orang ni analis ni katakan saya buat penilaian saya berdasarkan satu projek je. Saya tak guna secara purata wajaran sebab saya ada maklumat saya tak guna. Macam saya tak tahu berapa wajaran untuk pelaburan A, berapa percentage ni kan, weight dia berapa tak ada pun. Saya hanya berdasarkan yang 7% yang you expect, lepas tu dia punya cost of kalau you guna debt tu long term tu 6% or you guna okay lah, so you will earn yang lebih, maknanya return you lebih tinggi daripada you punya cost of fund lah, cost of capital you untuk debt tu. You guna satu, jadi you tengok satu ni, jadi dia nak cover sini, maknanya you tak boleh lah inaccurate decision. Sebab tu kadang-kadang kita nak buat keputusan, kita mesti ada maklumat. Satu, dan maklumat tu mesti reliable. Macam you dapat sekali maklumat kan, daripada tweet, daripada apa. Adakah maklumat tu reliable in order to you to make decision? Macam saya sekarang tengah projek, saya baru dapat projek grant besar baru ni. So saya nak guna machine learning. Saya pun saya pandai buat proposal tu, tapi entah apa aku nak guna data science, data yang besar. So salah satu teknik tu saya nak guna sentiment analysis. Orang tweet berapa juta. So sekarang ni data science. So untuk come up dengan decision dalam sustainable apa untuk dalam industri apa. Adakah nak kata negatif ke positif sentimen orang terhadap satu-satu benda. Dekat Malaysia punya ekonomi, kata baru ni kan last few days ke, last week ke, dalam less than 1 week, last few days lah, kita punya penarafan dah diturunkan kan. You tahu tak? Maknanya dia ada lepas tu you mungkin ada sebab apa, because of apa kan. So dari segi politik kita tolak ke tepi. So dari segi benda-benda ni lah, maknanya bila nak, sebab tu bila kita tengok, saya pun kadang-kadang confused juga kan, sebab ramai orang, sebab tu you tengok ada aliran pemikiran yang berbeza, orang pandai-pandai kan, yang bagi orang ni kata gini, tapi you kena meraihkan perbezaan pendapat. Itu konsep, tetapi secara akhlak, even orang tu dah prof, dah ada 4 profesor pun, kadang you tengok kan, dia orang ada different opinion on satu-satu isu berkaitan ekonomi, berkaitan apa kan. So yang ini dia nak berdasarkan pendapat yang ini, dia nak menyatakan bahawa kalau you nak buat decision, nak terima tak terima, you nilai hanya satu komponen pelaburan, itu adalah tidak tepat. You kena tengok wajaran secara puratanya untuk komponen modal yang syarikat gunakan. Syarikat bukan guna hutang saja, dia mungkin guna daripada equity tu mungkin dia guna salah satu return earning sahaja, ataupun dia guna common stock untuk new issue sahaja. So you kena buat WACC tu je daripada yang you boleh concludekan. Nak cakap lebih-lebih tak apa, tak boleh, sebab you don't have sufficient information here. Example ini hanya nak menyatakan in order nak tunjukkan yang tak berapa tepat lah, nak kata salah tu saya tak berani juga. Tak ada, kalau orang yang very aggressive, that is wrong. Macam saya jenis, memang karakter saya kot, saya jenis nak kata salah walaupun dalam hati saya, tak betul tu. Tapi saya macam tak berapa, sebab mungkin bagi saya ada orang menyatakan itu mungkin ada sebab dia dah jadi analis pun, takkan dia dah belajar kan. Gitulah. Sebab kita pun ada mazhab kan, kalau untuk form Muslim you have tapi kita punya perkara pokok dia akidah sama, tapi dalam perkara cabang dia berbeza. Faham tak aku cakap ni macam meleleh? Faham betul. Tapi dia punya bottom line tu je, dia nak tunjukkan kalau you buat decision tu jangan ambil in silo. You kena tengok keseluruhan. Macam ada orang datang Minang, you 3 orang kan, tiba-tiba you kena buat pertimbangan 3 orang. Masalah tantah yang datang yang ketiga tu, you tengok macam kucing kurang. Tantah dia tu kaya. Jadi you buat penilaian yang dengan dapat maklumat yang tepat lah. Mungkin you akan buat decision yang salah. Dalam company saya pernah kerja dengan tempat yang ini maklumat yang reliable, relevant, yang meaningful sangat critical. Sebab kalau maklumat you dapat tu salah, dia akan membawa kepada keputusan yang salah.
Even dalam hidup you kan, you dapat maklumat, you terus, wah, buat conclusion. Dia boleh jadi fitnah, dia boleh jadi apa-apa benda yang tak bagus lah implikasi dia. Kalau company sebab dia melibatkan long term financing kot. Duit bukanlah RM500 kan. Macam saya pergi beli RM500. Ingat ke nak top up monthly, dah dapat untung barulah pergi beli. Tapi harga dah tinggi dah kan bila tengok dia punya chart tu. Entah harga akan mana saya tengok aku ni belajar tapi macam duduk excited sebab dapat 500 dapat gila kau. Ambil duit tabung haji buat invest kat situ nanti bayar tu kan. Jadi you macam adik saya, tapi adik saya yang kerja yang bongsu tu dia ikut nasihat saya. Saya kata you buat monthly punya installment, you masuk 200 je, 100 ke yang EPF dia sebab dia akan averagingkan you punya return. Maknanya walaupun dia akan average at the end you boleh untung juga. Dia monthly dia masuk. Ada orang dia smart, ada pharmacist tu, dia masuk weekly, dia tengok harga, dia beli Yang tu orang rajin lah. Actually dia background dia orang bukan finance pun, bukan accounting. Tapi kalau dia belajar dia dapat tu, dia tu. Maknanya dia boleh untung. Macam dalam seminggu dia main sikit-sikit. Ni unit trust lah kalau you go for. Dulu public mutual. Public mutual dia agak slow contohnya. Macam saham ni saya tak berani dulu main. Ada rugi, ada untung. Dia kena ada knowledge lah. Basic pun tak apa. You tak boleh main hentam je. Nak untung overnight. Itu dia. Tapi ada orang dia untung lah, kebetulan rezeki dia. Kalau you nak betul-betul tegar, you kena ada pengetahuan. Bagi saya kena ada pengetahuan dan you kena ada tengok tanya orang. Kalau duit sikit, main cara duit sikit. Okay. Tapi masa tu, kalau you ada duit 100 pun you beli, gila. Memang, wah. Saya, ada kawan saya dia macam, dia dengar saya kata, memang harga turun gila lah. Kalau top memang top, memang harga tak pernah kan jatuh kan. Betul yang, tapi orang banyak tak ada. Orang duit murah ni orang banyak beli emas kan. Sebab, tapi dia beli RM10,000, dia pegang 3 bulan je. Dia untung daripada RM30,000 tu, dia untung RM10,000 dalam masa 3 bulan. Maknanya dia jual lah. Macam saya tak jual. Dia jual lepas tu dia letak, dia park kat money market yang tu, ataupun you jual, you letak duit tu sebab takut harga dia turun, sebab tu you jual. Tapi masa you jual tu dia akan incur flotation lah, dia panggil kos apa, kos dia adalah ikut company tu yang you itulah kan. Sebab saya tanya tu prinsip syariah kat mana. Kalau mudarabah ni definitely not, sebab kalau untung company tu akan share, tapi kalau rugi you tanggung semua rugi. Lepas saya kata dia pakai prinsip wakalah ke dia ya, prinsip wakalah. Saya tanya konsultan tu. Wakalah patut pun. Tapi untunglah company tu. Maknanya kalau saham tu rugi, dia orang tak bertanggungjawab pun. Alright. Kalau you want to go for syariah lah. Ni cerita pasal benda lain lah pula. Okay. Okay, yang ini dia tak ada apa. Yang ini dia punya beritahu je lah. Yang dekat capital tu dekat balance sheet kan. Ini asset equals liability plus owner's equity, tapi dia long term. Sebab capital, modal kan, pasaran modal untuk jangka panjang. Jadi kat sini you boleh nampak je, you kira untuk debt, preferred stock, common stock maknanya additional lah. Yang existing tu apa, new issues lah yang ni kan, new issues. Lepas tu yang ini retain earning, you kira ada 4 komponen. Lepas tu you averagekan 4 komponen tu, kalau dia ada 4, kalau dia dapat WACC, you kira setiap satu RD after tax kan, after tax plus lepas tu yang ini kalau WACC you letak weight kan, WD darah apa, RD 1 minus T kan, 1 minus T kan. Ada apa ni, rasa macam okey kan. Cuma tengok soalan lah. Soalan saya beri tu challenge question. Dah tu. Kalau boleh jawab, rasa terror dah bagi saya lah. WS, darah RS, you campur. Okay. Doktor, saya nak tanya doktor. Doktor tengok saham tu doktor tengok kat mana biasa? Oh, saya tak main saham.
Kalau yang dekat fakulti yang you nak tanya Dr. Wan Muhammad Nazri, dia memang kaya raya. Tapi jangan beritahu kat dia pula. Dia tak heran lah nak pangkat. Saya memang tahu goreng je. Masa saya degree dulu saya memang gila main saham. Saya boleh beli tanah pun. Cash. Sekarang ni Ashraf, zaman saya pun diorang kan baru tau. Kalau saya PMB, saya tengok dia banyak tools tau. Cuma tak ada belajar. Sekarang ni kan zaman diorang punya website sangat canggih. Sekarang ni saya boleh top up melalui dia link dengan CIMB. Katakan saya ada CIMB Click lah. Ataupun you ada Maybank to you. Dia punya sistem tu kan saya tak payah pergi pun. In fact consult agent tu yang sebab saya beli ada consultant lah kalau you berdaftar tu kan. Kawan saya dia ustaz je pun, dia lulus Kuzat FKI, kaya raya gila. Dia ambil apa syariah, dia ambil cert tu kan. Dia isi borang, katakan saya nak beli saham baru kita. Dia bagi saya borang melalui handphone saya. Saya duduk handphone sambil tengok TV je Ashraf. Sign pun saya pakai yang PDF fill in. Sign pakai tangan ataupun pakai tu je. Saya sign kat situ. Dia save, lepas tu dia hantar. Bila saya nak top up, saya hanya guna segi kat CIMB dia dah link ada beberapa bank. Dulu kan kita kena isi borang, saya buat sendiri dah. Lepas tu saya cakap kat husband dia, kalau macam tu tak payah pakai consultant. We can do it on our own. Maknanya maknanya kita hanya rajin monitor harga je kan. Kadang-kadang kita suruh consultant, dia tengah sibuk dia tak beli kan, harga dah naik, kita nak ada kan. Macam saya suruh dia switching saya satu dana syariah premium. Saya kata this one very slow lah. Dia macam dia punya naik, dia tak rugi tapi very slow, gedek-gedek gitu kan. Dividen pun sikit, jadi macam rugi kan. Kadang bila dah slow you rasa baik masuk tabung haji, tabung haji pun tak banyak, baik masuk saham lain kan. Sekarang ni lepas tu bila saya tengok website dia, kebetulan saya sekejap je lah saya tengok, you boleh belajar tools, you boleh compare setiap dana tu, you plan nak beli, dia boleh tolong drawkan chart untuk berapa tahun, dia bagi date. You cuma saya cakap kat husband saya, dia tak berapa tu kan. Saya kata kalau yang ini ambil masa belajar je, you boleh belajar sendiri kalau orang jenis rajin. You masukkan 3 yang you nak, you plan, you tengok harga dia dari segi performa, dari segi benda, you boleh klik, you boleh buat analisis. Lepas tu you boleh print dalam PDF ke Excel ke, you boleh down keluarkan. Wah, in fact yang public mutual saya dah jual semua. Lepas tu adik saya yang cikgu tu dia tanya lah. Sebab kadang-kadang bila kita dah lama berapa tahun kan dia punya tu cepat tau. Dari segi apa-apa dia orang punya perubahan lah. Yang saya punya pengalaman PMB ni pun baru je, baru masa Mora tu je kan. Tapi saya nampak dia punya trend dia agak agresif, dia macam stock market punya tu, dia macam berdebar sikit. Biasanya kalau kita masuk unit trust kita relax, kadang-kadang you nak relax sikit you masuk PNP, Pemodalan Nasional Berhad kan. ASB ke, dia banyak ada dia punya dana tu. Ini saham amanah, kalau pergi stock market lain pula. Ya apa soalan you sebenarnya? Sekarang ni yang saya dapat maklumat dia melalui internet je lah, online. Sebab dia orang semua yang kerja sekarang ni sampai satu tahap, saya ada satu projek dengan Takaful. Dia orang sampai satu tahap you beli Takaful atau insurans dia tak perlukan ejen dah sekarang ni. Sebenarnya. Sebab semuanya boleh buat sendiri kot. Kan ni kan kalau you boleh renew insurans kereta kan, kalau tak you kena charge, you jimat dah 5%. Sebenarnya sekarang ni dah ke arah itu dah. Yang kita orang punya projek, tapi saya bukan projek leader lah, FWD Takaful. Dia Takaful yang baru ni dapat projek banyak, ratus ribu je. Nak come out dengan marketing strategi, tapi sekarang ni COVID, kita orang kena pergi macam rural area untuk sebab dia nak offer produk, nak tahu maklumat tu. Saya nak tanya yang biasanya doktor tengok yang trend analysis punya saham. Sebab saya macam nak tahu je. Iaitu kena investment lah. Dia ada, saya tak berapa minat lah, tapi saya belajar pun lama. Saya pun jarang ajar paper yang investment ataupun kalau UITN dia banyak. Dia ada paper macam asas dia pelaburan. Asas dia daripada you belajar stock valuation. Lepas tu dia ada paper investment, pelaburan. Lepas tu dia ada portfolio macam. Tapi basic dia beli harga rendah, jual harga tinggi.
Sebab bila you involve dengan saham, dua je you dapat return you. Pertama daripada proses you jual beli. Kalau you beli RM1, you jual RM1, you dah kaya kan. Dan dividen. Dua je return you. Kalau emas, dia tak ada kan. Kalau macam ada setengah orang buat pelaburan emas. Semua tunggu harga naik je. Kadang-kadang you beli saham, kadang dividen dia tak berapa bagus. Jadi you kena pandai main. Memang tunjuk, dia orang guna berbagai teknik. Ada teknik tu menjadi, ada tak menjadi kan. Tiba-tiba kita predict kod lain, dia jadi kod lain. Banyak. Tapi cuma you ada strategi lah. Dia ada kaedah guna technical analysis, guna ni kan. Dia ada kalau dekat UiTM dia ada dia panggil UiTM, ada universiti banyak, ada few juga universiti. Saya rasa UUM ada kot dia panggil trading simulasi, trading room. Dia adalah untuk student finance. UUM ada tahu. Dia buat macam trading secara virtual, you boleh simulate. Tapi basic dia buy low, sell high. Baru untung. Kalau you nak, sebab keuntungan dia dua je daripada return daripada saham. Price differential, bila jual beli tu, buying and selling dan dividen. Nak tunggu dividen lambat juga kan. Macam, okay. Nanti belajar lagi yang ni. Yang ini paper ni dia khusus ni dia bukan pergi pada stock market. Dia ada yang ini pergi kepada pengurusan kewangan di company. Financial management dia lebih pada apa yang sebab macam mana firm company dia punya kewangan dia lah. Kewangan perbadanan, Ni ada ni. Okey. Yang ini yang berkaitan ni. Actually you kira tu Y tu macam Y lah R tu sebenarnya. Yang ni market quotation ni memang dikeluarkan dah. Dulu orang tengok surat khabar, sekarang ni semua orang pakai smartphone. Ada apa lagi? Boleh dah kot. Ke tak baca tadi slide? Dia boleh download slide tu daripada klik. Boleh. Yeah. Saya pun tak tahu. Saya pun baru belajar guna label masuk. Saya lambat sikit benda-benda ni. Tapi betul lah zaman akan datang memang artificial intelligence, data science, walaupun you accounting silap-silap, accounting orang semua belajar online. Dia khusus program yang dijangka akan pupus. Saya baca lah tapi tak tahulah betul ke tak law dengan accounting. Sebab dia akan guna artificial intelligence untuk buat accounting benda-benda nanti. So dia akan kejayaan yang dijangka akan ni dan dia akan come out dengan new kejayaan lah kan. Yang dulu kita tak fikir pun kejayaan tu ada sekarang dengan zaman gig ekonomi ni. Gig ekonomi kan dia banyak, macam orang sekarang ni bergantung pada banyak orang kerja jadi yang cepat lah kan macam rider, food rider, perempuan pun dah ramai saya tengok. Dia punya keadaan, dia punya perubahan zaman. So untuk you yang very young ni melengkapkan benda-benda pengetahuan ni memang skill ni sangat untuk survival memang diperlukan lah. Macam ni pesen, tapi you boleh macam mana benda ni guna benda-benda tu kan. Kalau you guna financial calculator, you tunjuklah, you tekan apa yang ni. Tulis. Tapi make sure you tahu guna manual atau table. Manual and table. Table lah. Kena lukis lah doktor kalau guna financial calculator. Tak payahlah lukis financial calculator tu, tak payah. Saya tak ambil markah pun. You bagi tahu present value, you tekan tu apa you tekan. Sebab dan you tahu present value ni dia tunjukkan kepada harga lah kan kalau untuk saham kan, sebab you nak cari apa yang compute ni nak cari ni I
interest rate per year. This is annual lah maksudnya. Maksudnya ini R lah. R untuk debt. Kan? RD. Kalau you cakap ni saya pun tahulah. Maknanya you tahu payment. Payment ni apa? I kan? I besar ataupun kupon interest payment. N ni duration. Gitu je lah. Maknanya you tulis lah previous. Tak payahlah tulis gambar calculator ni. Tak payah. Tulis yang benda yang you tekan tu. Kalau you dekat, kalau you tak nak guna financial pun tak apa. Dia yang wajib yang ini. Yang financial ni dalam konteks kelas ni sunat. Tapi kalau you ada skill tu saya sangat suka lah. Saya rasa sangat useful, very useful. Manual tu yang guna-guna formula. Kalau benda tu kompleks kadang better guna table. Okay. Spreadsheet pun boleh. Spreadsheet guna Excel. Bila you kerja, you masuk-masuk dekat Excel. Excel lagi senang. Excel is very powerful sebenarnya. Klik tu. You boleh buat apa. Inilah. Yang you boleh bezakan apa beza. Yang ini kan dia guna present value ataupun kan dekat formula saya ada guna present value ataupun value price of bond. Yang ni because of rotation tadi lah. Saya dah cakap dekat slide tu. Ada apa-apa tak lagi yang nak tanya? So far untuk tajuk ni tak ada kot. Rasanya aku je sebab dia direct calculation. Direct. Cuma yang pasal test, quiz nak tanya apa tak? Nak ada untuk soalan quiz tu kita ada 3. Ada soalan dia ada 20 lebih 22. Ada soalan 25, ada 20 itulah dalam 20 hingga 25. Masa menjawab 50 minit. 50 minit. Doktor merangkumi calculation dengan teori atau teori saja? Calculation ada. Calculation ada. Teori pun ada, calculation ada. Daripada awal sampai habis. Calculation tu macam TBM ada calculation, present value ada. Calculation tu soalannya MCQ kan doktor? Soalan dia MCQ. Okey, saya satu reshuffle, semua MCQ. Okay, waktu saya nak tanya kalau dekat financial calculator tu bila kita kena set untuk begin mode, sebab macam dekat TVM tu dia ada certain kena set begin mode. Annuity tu. Sebab untuk soalan TVM ada 1 atau 2 soalan saya masukkan guna annuity due kan. Annuity due maksudnya you kena set dekat financial calculator lain kan. Annuity due, ordinary annuity kan. Dia ada yang default. Default dia itulah. Sekejap saya tak ingat yang mana calculator yang saya bagi dekat you ke? Saya pakai BA Plus yang BA Plus Pro sebab yang 10 BA tu dia advance sangat, saya macam tahu mahir sangat. Nanti saya dia tak bagi nota saya masukkan dekat saya bagi dekat Telegram. Saya rasa yang BA calculator tu ke? BA calculator ni dia lebih pada dia panggil iklan. BA calculator. BA calculator ni dia macam Hewlett Packard HP. Nanti saya bagi note, you boleh try untuk tax instrument saya ada, tapi mungkin versi tapi dia macam lebih kurang sama, nak setting beginner daripada awal. Saya dah bagi tak? Yang ada scan punya. Ada tak pasal nak setting financial calculator, nak tekan present value, ada tak? Tak ada kot. Saya bagi yang itu boleh? Boleh. Saya masuk dekat Telegram dan juga dekat Klik. Saya rasa kat Klik saya tak masuk. Nanti saya bagi. You boleh practice guna. Saya rasa BA calculator ni saya kadang tertukar. Texas dia agak different sebab dia guna processor dia macam processor dia macam iPhone dengan you guna Samsung. Kalau orang yang macam saya biasa guna Samsung, kalau guna iPhone memang saya tak reti langsung. Dia punya
teknologi tu dia guna lain kan. Yang ini BA ni memang dia simple sikit. Yang tu 10A ni pun saya pun tengok dia memang canggih lah. Tapi dia kurang iklan. Yang itu dia iklan. Tak apa, nanti saya bagi. Bila nak setting desimal, nak tekan mana-mana. Macam instructor lah. Okay. Saya pun tak cuba sangat. Dalam YouTube pun ada juga yang kalau gunakan BA Plus tu ada dekat dalam YouTube. So macam saya pun tengok dekat YouTube jugalah. Tapi kena ambil masa tu, yang kena ambil masa. Ambil masa. Tak apa. Yang ni you fokus mana yang tu. Sebab masa tak ada. Banyak benda lain nak fokus. Kan kita kena pilih yang priority. Tapi yang penting-penting you sambil-sambil itulah. Nanti saya bagi yang itu. It is very helpful. Sebab dia bagi Texas dengan dengan HP sekali. Dia bagi simple tu dalam berapa muka surat je, 2-3 gitu je. Untuk sampai annuity lah daripada awal start buka financial tu, you try nanti. Saya belum bagi ke? Rasanya belum. Saya rasa macam dah scan, saya lupa. Saya ni terus betul lah. Kalau saya tu tolong ingatkan je. Okey. Okay. Kadang-kadang saya marah-marah orang yang marah tu masih berasa hati. Saya dah lupa dah. Kan? Orang tu bekak kat engkau macam dah sembuh macam-macam kan, adik ke anak ke kan. Lepas tu kau dah lupa kan, dah fikir benda lain. Orang tu dah masih tak lupa. Okey. InsyaAllah topik ni, lepas ni kita akan cover topik apa ya? Saya pun dah tak ingat. Lepas sekejap tengok slide. Leverage. Okay. Leverage data structure. Alamak. Saya nak tukar lah. Sebab kita akan cover risk and return dulu. Sebab risk and return ni saya rasa untuk kita punya tu. Sebab leverage dia orang chapter ni tak asing. Kenapa dia orang letak risk and return last kan? Biasanya yang ni awal ni. Sepatutnya risk and return sebelum stock and bond kalau saya. Risk and return one of the macam jantung ke buah pinggang ke, yang antara key konsep yang penting dalam finance. Sebab digunakan untuk stock, untuk bond dan juga untuk COC. Okey, untuk coming saya akan record risk and return. Saya buat pre-recording macam hari ni. Okey ke saya buat pre-recording walaupun saya tak berapa okey. Saya bukan macam membaca berita TV3 ke apa kan. Yang penting kalau tak you boleh cepatkan tau. Sekali you boleh cepatkan loan tu. 1.5 times, kalau you letak 2 kali memang cakap cepat. Kalau you nak kadang cakap ngangek kan, campur dengan mengantuk, campur dengan tak berapa fokus. Okey, saya akan pergi risk and return, kemudian baru pergi pada leverage, capital structure lah, cuma tukar yang ini. So topik final belakang ni COC. Tukar yang ni boleh? Okey. Sebab tugasan group saya akan based on risk and risk and return. Risk and return ni dia macam ada orang dia susah, dia rasa macam susah. Tak ada. Risk, return. Cost, risk tu cost. Return tu benefits. Risk tu sesuatu yang witness. Advantage. Risk and return. Dalam hidup ada dua. Syurga, neraka. Neraka lah kalau risk tu. Risiko kan. You jalan-jalan you jatuh. Sesuatu yang you kena, what is the risk bila you melabur dekat stock market, company. Itu risiko dia. Apa risk dia. So apa pulangan yang boleh dapat. So sebelum you buat decision, one of the factor yang you kena ambil kira ialah risk and return punya factor ni. Okay, next week kita risk and return.
dengan saya bersekalikan projek kumpulan. Okey. Okey, 2 minit lagi. Pastikan submit ya, dan juga kuis tu buat, dapat berapa pun buat, jangan tak buat, jangan stress tak buat. Kalau tak tahu sangat pun you tembak je lah jawapan kan. Sebab saya reshuffle between question dan jawapan ABCD pun reshuffle juga. Jadi you tak boleh nak tweak ke kawan you kata oh soalan nombor 1 D, dia boleh tukar soalan dia 10 jawapan dia A pula. Senang je sebenarnya. You yang penting dia trik dia siapkan semua material dekat you. Cuma cabarannya tiada gangguan. Memang mencabar tu you kena cari tu. Macam saya memang cabaran untuk saya supaya tiada gangguan dekat rumah ni. Saya pun tak berapa sihat. Saya selalu tak sihat lah. Tu cabaran saya. Okey. InsyaAllah ramai lagi dapat good grade lah untuk ni. Test lah. Test, jadi you buat quiz 1, 2, 3 tu agak training untuk you buat mid test. Sebab mid test saya tak buat soalan. Dr. Zal and Dr. Husni yang buat soalan. Buat sekali lagi. Dia buat je lah. Doktor, okey. yang mid test tu confirm ke tarikh 19 bulan 12 ke? Doktor, nanti saya confirm next week balik. Jadi you block lah tarikh tu. Kalau ada lecturer 19 tu hari apa? 19 Disember. Hari Sabtu. Hari tu. Memang hari Sabtu petang you block lah weekend tu. Ahad you kalau ada lecturer nak buat test ni sebab rasanya dah confirm. Cuma soalan berapa tu saya tak tanya confirm betul lagi lah. Sebab tak boleh buat lagi dah. Sebab saya sebelum tu saya tak free. Saya kena buat lepas 14 saya bagi tahu lecturer tu sebab saya ada viva apa semua. Topik dia you tahu kan long term financing tu dia you tengok dah slide tu. Kurang macam tu lah. Biar pensyarah lain buat soalan dia MCQ. Sebab dia tak nak ambil waktu kuliah. Ambil hari Sabtu pun. Sabtu siang, Sabtu malam. Mungkin dia buka berapa. Saya pun tak pasti. Nanti saya confirm balik. Susah kalau nanti saya tanya jugalah. Saya tanya hari ni. Okey. Terima kasih doktor. Saya tanya hari ni, saya tanya Dr. Zal yang in charge ni. Sebab kita orang kena konsensus juga kalau satu group tak ni tak sebab mula-mula tu saya decide untuk buat asing tapi lala kita decide untuk buat sekali lah untuk test ni. Sebab masa saya lepas tu dia orang boleh tu. Kalau tu you block tau kalau ada pensyarah nak buat test. You bagi tahu dah ada test ke? Pagi, petang, malam untuk 19 hari bulan. Sekejap nak buka video. Betul tudung sekejap. 3 ke? Okey. Pagi petang malam. Bukan, maksudnya Blok je lah. Bukanlah quiz tu pagi, petang, malam. You buat kuis 1, 2, 3 tu memang saya punya insting dia very helpful lah. Kan? Okay. Final 50%. Final topik dia maknanya lepas break, lepas yang masuk mid test lah. Lepas bond, COC tu kan. Okay, rasanya tak ada apa dah. You boleh buat dah soalan WACC tu, submit. Mulai tadi pukul 3 sampai esok 12 ke nak tu lagi. Nak extend tak extend. Senang je. Tak payah extend dah lama sangat. Satu soalan je pun. Okey, saya rasa setakat tu saja. Saya tak buat recording lah yang kelas ni. Ni hanya untuk jadi untuk kami kelas topik dia risk and return, saya akan buat pre-recording as well.
Dan tolong isi attendance Okay, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang. Jaga diri. Terima kasih doktor. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ah. doktor. Sama.